يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni. Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Ya, ini Allah pilih kita untuk berada dalam raudhah min riyadhil jannah. Ya, majlis zikrullah ini Nabi SAW isbatkan kepada taman syurga. Bagaimana kita faham masuk syurga itu dengan pilihan Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Melalui amalan yang kita lakukan, maka Allah terima amalan tersebut, Allah rahmati, lalu Allah pilih kita masuk ke syurga. Begitu jugalah bila datang majlis ilmu. Satu-satunya amalan jemaah sekalian yang kita buat di dunia tapi dah berada dalam syurga. Amalan lain yang kita lakukan itu wasilah ke syurga, penghubung ke syurga. Allah terima, dapat rahmat, masuk syurga. Jadi dengan rahmat Allah. Tapi satu amalan ni jemaah sekalian, kita dah masuk dah dalam syurga. Itulah datang majlis ilmu atau duduk dalam majlis ilmu. Majlis zikrullah. Maka di dalamnya malaikat bentangkan sayap-sayap. Di dalamnya Allah terima doa mustajab. Ni waktu mustajab doa. Bagaimana kita berebut nak masuk raudhah min riyadhil jannah. Yang mana sekarang ni Saudi telah menetapkan ketetapan hanya setahun sekali saja boleh masuk bagi yang ambil visa turis. Visa turis yang sekali ambil, yang expiry date dia setahun juga. Sekali dia masuk. Kalau visa umrah, bolehlah beberapa kali masuk. Susah sekarang nak masuk raudhah di sana ni mas sekalian. Tapi Nabi kata, Nabi tahu rupanya memang kita akan menghadapi kesusahan nak masuk sana. Tengoklah sekarang nak masuk kena pakai apps, nusuk. Satu-satunya lagi yang masih dikekalkan oleh kerajaan Saudi, itulah masuk Masjidin Nabawi, nak masuk raudhah. Masih kekal pakai apps. Bila dipikir-pikir balik, rupanya nak bagi tahu macam itulah masuk syurga, mesti kena kebenaran. Dan nak akhir zaman kan? Dan nak akhir zaman dah. Nak habis dah zaman kita ni. Bila-bila masa je mas sekalian. Macam-macam tanda besar dah keluar dah. Kalau kita lihat saudara kita di Palestin, di Gaza, mereka itu Zionis tu, mereka dah tak fikir apa dah. Bahasa Jawa kata by hook or by crook panggil. Tu bahasa Jawa kata tu. Ni ketua kita nak sampai dah ni. Kerja tak siap lagi. Ahli karya tak penuh lagi ni. Mereka nak jadi ahli karya Palestin tu. Supaya mereka boleh jadi jawatan kuasa dekat Masjidil Aqsa. Supaya nak menunggu imam mereka turun. Itu Dajjal. Memang dah nak habis dah. Jadi bila dah hujung-hujung ni mas sekalian, banyak petanda-petanda yang Allah buka sebenarnya. Antaranya kalau pergi Mekah, Madinah tu banyaklah. Banyaklah yang kita akan nampak, kita akan faham. Kalau kita minta sungguh-sungguh. Pergi Mekah, pergi Madinah, buat umrah, buat haji, minta kefahaman. Antaranya adalah raudhah tu. Dulu kita masuk senang. Bukan senang lah, maksudnya tak ada had lah. Kita main lumba lari mas sekalian. Main hadang-hadang itu, asal ada buka dia, 1000 je. Get set go dah.
Tunggu buka, lari masuk. Sekarang tak boleh. Tuan tengok apps. Tengok. Tak ada, tak boleh masuk. Jadi perumpamaan yang diberikan adalah nak masuk syurga begitu je mas sekalian. Mesti kena ada kebenaran, tasrih. Tak ada kebenaran Allah Ta'ala, maka tak masuk lagi. Itulah rahmat Allah SWT. Jadi mudah-mudahan mas sekalian dengan kita lazimi diri kita untuk datang majlis ilmu ni, jangan letakkan diri kita ni sebab aku dah tahu atau tak tahu, tapi datang niat sebab kerana ini adalah hadis Nabi SAW menyuruh kita menuntut ilmu dan mengimarahkan masjid rumah Allah, dan sebagai tanda bagilah preview sikit, memang kita ni nak masuk syurga. Kita memang nak masuk syurga. Jadi datanglah taman syurga. Biar malaikat catat tengok, biar Allah jadi melihat, menjadi saksi perjalanan kita. Itu benar-benar menzahirkan memang kita nak masuk syurga. Tandanya apa? Sering ke taman syurga. Duduk dan kita ambil fadilat dan kelebihannya di dalam itu. Jemaah yang muliakan Allah SWT, pada malam yang penuh barakah ni, kita nak membincangkan cabaran kehidupan pasca akhir zaman. Yang saya terus kepada tajuk kita, di perbincangan ni sebenarnya panjang, cuma saya ringkaskan. Manakah waktu maghrib kan, dia boleh kita buat daurah ni projek kertas kerja yang kita boleh bincangkan. Dan terus kepada perbincangan kita yang utama, yang penting, iaitu fasal pertama dalam perbahasan cabaran kehidupan pasca akhir zaman ni. Apa cabaran yang utama yang pertama? Maka di sini saya letakkan dalam perbincangan ini cabaran kekeluargaan. Itu nombor satu, mas. Nombor satu sekali cabaran dalam kehidupan akhir zaman. Nombor satu sekali cabaran keluarga. Sebab apa cabaran keluarga nombor satu? Kita ingat cabaran ekonomi, cabaran ini di luar sana yang mungkin banyaklah isu-isu yang berlaku kan. Kerana kita melihat daripada hadis Nabi SAW, melihat daripada musuh nombor satu kita, yakni iblis. Apa serangan iblis? Apa kerja utama iblis? Musuh nombor dua itu Dajjal, yang sedang bagi arahan. Kalau orang tanya siapa tangan-tangan gaib yang bagi arahan untuk menghancurkan umat Islam seluruh dunia, terutama di Palestin, Gaza ni, siapa? Tentu tak fikir-fikirlah. Rothschild ke, Rockefeller ke, siapa ke, Illuminati ke, cakap pengarang terbelit-terbelit kan. Tak fikir panjang-panjang lah. Dajjal, terus Dajjal. Dia yang bagi instruction untuk buat kehancuran luaran. Dia ada dua, presiden dia iblis, naik presiden Dajjal. Persatuan kejahatan-kejahatan seluruh alam. Dia kena ingat tu mas sekalian. Dan presiden dia telah pun melakukan gerak kerja ini sejak dari Nabi Adam AS. Dan presidennya bergerak bebas ke mana-mana dia nak pergi. Sebab tu perkara ini kita mesti beri peringatan tentang keselamatan. Sebab dia ancaman ni mas sekalian. Bila sebut ancaman, ia boleh menyebabkan apa yang kita dapat hari ini, hasil dan amalan hari ini, boleh lenyap begitu saja. Saya bagi contoh cuma sekalian, kalau kita pergi berburu di hutan. Masuk hutan, kita nak tangkap apa, rusa ke, pelanduk ke. Katalah kita berjaya memburu pelanduk 200 ekor. Oh, banyak tu. Oh, apa jenis perangkap tak tahu. Kita lupa bahawa dalam hutan ada musuh juga. Ada haiwan pemangsa. Kita lupa ada yang memerhati kita. Kita sedang asyik berburu, akhirnya kita pun diburu. Kita asyik beramal, rupanya kita sedang diperhatikan. Kau ingat kau seorang je pandai beramal. Aku dah beramal dulu dah dari kamu. Tak usah sembang kat sini. Kata. Dia main iblis yang main. Kita ingat kita lawan dia dengan amal. Dah. Ulama Bani Israel yang bernama Barsisa, tuan-tuan. Tumpas di tangan iblis. Dia menyamar jadi budak. Ya, Barsisa dah berusia beramal. Biasa kita ada kesedaran dengan makin lama hidup ni. Kita dah nampak kesedaran tu kan, insya-Allah. Tapi ada orang muda lagi kuat beramal pada dia. Sabarlah. Macam mana kamu boleh beramal lagi kuat pada aku? Nampak? Iblis. Dia bukan bermula maksiat, iblis ni. Dia bermula taat. Dulu dia baik, sekarang jahat. Kalau kisah
Ada orang dia buat cerita, dulu dia jahat, sekarang baru baik. Aku tahulah dia dulu baru nak belajar pergi masjid, contoh. Aku kenal lah dulu siapa. Tapi tak payah takut kalau orang buka buruk kita dulu. Sebab apa? Pertama, dia mengaibkan, dia akan diaibkan. Kedua, pahala dia bubuh kat kita. Dosa kita pergi kat dia. Sesat. Yang bimbang, dia dulu baik, sekarang jahat. Itu jangan main. Dia dulu baik, tapi sekarang, ya Allah, jahat. Tu. Jadi, dalam hadis Nabi SAW, kita lihat apa yang membuatkan iblis ni, dan kita katakan bahawa cabaran nombor satu ni akhir zaman ni kekeluargaan. Kerana apa? Dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda, Inna iblisa yad'u arsyahu alal ma'i summa yab'asu saraya fadnahu minhu manzilah. Yang bermaksud sungguh iblis meletakkan singgasana di atas air, yakni laut al-ma', summa, kemudian ia mengutuskan bala tenteranya. Sarayahu fa'adnahu minhu manzilatan a'zamhum fitnatan yaji'u ahaduhum. Kemudian maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Kemudian Nabi kata SAW, yang paling dekat dengan iblis ni adalah yang paling besar fitnah, paling besar. A'zamuhum, yang paling besar fitnah. Fitnah yang bermaksud cubaan. Cubaan. Iblis ni jemaah sekalian, setiap hari kata Nabi SAW, dia ada buat multaqa, meeting. Setiap hari. Kecuali bulan Ramadan. Tak dapat permit untuk berkumpul. Selain bulan Ramadan, hari-hari dia buat muhasabah. Dekat mana? Kat laut. Dan ada istana, singgah sana. Dan yang paling dekat dengan iblis, yang paling besar fitnah, iblis cakap. Dan ini kata Nabi SAW. Maka datanglah salah seorang dari bala tenteranya. Tengok. Dalam hadis ini, Nabi SAW menggunakan salah seorang. Merujuk pada siapa ni? Jin, syaitan, jin. Seorang. Tak panggil seko. Mana seko jin tu? Oh. Sebab apa? Dia ada komposisi macam manusia juga, jin ni. Cuma ciptaan dia daripada api, kita daripada tanah dan air mani. Tapi dalaman ada, akal ada, hati ada. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Datanglah seorang dari bala tenteranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Kaza wa kaza ni bermaksud semua kejahatan lah dia cerita. Hari-hari syaitan akan buat report duty kepada iblis untuk bercerita apa yang dia dah buat. Maka datang seorang bala tentera buat report duty, berkata dia dah buat macam-macam kejahatan. Kaza wa kaza. Tahu iblis jawab apa? Iblis pun jawab, ma sana'ta syai'a. Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Syaitan kerja dia nak merosakkan kita. Duk buat huru-hara di luar sana, duk bercakap sana sini, duk berebut sana sini, duk nipu sana sini, macam-macam lah dosa. Tapi iblis kata apa? Kau tak buat apa-apa pun. Maksudnya tak impress. Ya, kau dah buat kejahatan tu dah, tapi tak menarik di sisi aku. Lalu iblis meneruskan lagi, datanglah seorang lagi tenteranya. Datang yang lain, apa kata? Summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'ati. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Dia tiup datang. Dia datang, dia goda lelaki, dia goda perempuan. Dia goda pasangan suami isteri. Sampai bercerai-berai. Cerai-berai ni ada dua maksud. Bercerai-berai secara syar'i yang memang pergi mahkamah cerai talak, atau bercerai dia daripada penyatuan, kesatuan rumah tangga.
Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Hang buat hang-hang, aku buat hal aku. Atau tak sepakat. Isteri yang tidak menghormati suami, suami yang sukar untuk menghargai isteri. Baik. Maka apa kata Iblis? Iblis kata, wa yaqulu ni'ma anta. Maka Iblis pun mendekatinya berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Ini bagus. Disyaratkan hadis ini, Iblis daripada singgasana yang tinggi, dia turun bawah, dia panggil setan ni naik dekat dia. Ni'ma anta. Ini setan yang hebat. Makna kata apa jemaah sekalian? Serangan nombor satu. Dalam kita melihat hari ini serangan negara, boleh jadi huru-hara. Lebih dahsyat lagi serangan keluarga. Boleh porak peranda. Jangan pandang remeh dengan keluarga. Mas. Dan sebenarnya kalau kita lihat kisah haji, kisah umrah, itu kisah keluarga. Mas. Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, Nabi Ismail AS. Boleh ingat kisah Nabi Muhammad SAW. Wa Isra' Mi'raj datang ni. Pun keluarga juga. Tahun duka nestapa. Kewafatan isteri tercinta yang disayangi. Tengok perjuangan yang utama. Kita ikut ada yang bagi contoh mengatakan bahawa isteri Nabi Nuh pun tak taat katanya. Ada ulama yang diuji dengan isteri. Kita kata begini, kita tengok Nabi Muhammad SAW sebab kita nak ikut Nabi SAW. Isteri pertama Nabi. Ini perkahwinan pertama je mas sekalian. Saya fokuskan pada first marriage. Yang mana hubungan pertama, perkahwinan pertama. Nabi SAW dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra. Perfect. Tak bergaduh apa. Tak ada isu apa. Siti Hajar. Tak ada isu apa pun. Tak ada nak sikit pun meragui suaminya. Ketika itu pandangan kita sebab kita dah tak sezaman dengan Nabi SAW. Jangan terkejut kalau kita sezaman dengan Nabi. Saya silap kita pun tak nampak Nabi tu Nabi. Silap ribulah macam orang biasa kita tengok. Allah, takut kita. Entah siapa? Entah siapa kata. Entah siapa? Macam itulah orang Arab Quraisy dulu tengok Nabi. Yang iman saja boleh mengangkat Nabi SAW dengan iman. Begitu kalau isteri. Isteri lagi sebelum Nabi. Cik-cik isteri kita, contohlah. Saya contoh. Sebelum jadi ustaz, dia kenal kita lah. Abang jangan cerita banyak contoh. Kono. Abang jangan cerita banyak. Saya tahu abang dulu macam mana. Contoh. Kita tak dapat kesepakatan itu. Walhal kita nakkan kesepakatan itu. Sebab apa? Serangan nombor satu cabaran adalah untuk hari ini jemaah sekalian. Kita lihat. Kita hati-hati dan perhatikan. Generasi baru ni. Cuba tengok konten-konten yang banyak keluar di medsos. Dan menjadi normalisasi. Apa dia? Suami hilang kepimpinan. Tuan-tuan tengok. Dimain-mainkan. Dilawak-lawakkan. Kadang-kadang kita pun minta maaf cakap, saya lombat ni memang saya serius sikit. Sebab dia melibatkan benda ancaman yang paling besar. Untuk rumah tangga, untuk semua. Buktinya mas sekalian, mudah kita nak faham macam ni. Kita berceramah kat luar 10 juta orang. Balik rumah, seorang isteri meremehkan kita. Tak guna abang ceramah 10 juta. Hancur luluh jiwa suami. Kalau 10 kat luar sana 10 juta orang mencemooh dia, balik isteri dia kata, abang tak apa, abang sabar. Biarpun luar sana tak menyokong abang, saya tetap dengan abang. Tengok kekuatan dia pergi macam mana. Simple mas sekalian. Balik di luar sana macam-macam cemuhan, dugaan, cabaran, balik rumah, cleansing. Tengok muka isteri, hilang masalah. Atau balik dari luar, macam-macam kemenangan kita bawa. Nak meraihkan isteri. Balik-balik tak dihargai. Abang, sekarang lah nak beli-beli macam-macam ni. Tak payahlah. Itu punya geram. Start motor, minum kopi balik kan. Geram tu aku beli kombisal. Tak mau aku beli ni. Tak mau.
cabaran dia. Sebab itu Iblis ambil. Sebab dia melibatkan maruah. Ni boleh cerita penceraian, efek-efek lain. Efek zaman sekarang menormalisasikan perceraian, dah cerai tapi kawan rapat. BFF. Kerana anak. Kalau kerana anak, jangan cerai lah. Tengok, halus jarum Iblis. Minta maaf dengan sekalian, maknanya ada kena tu, saya minta maaf. Awal-awal lah. Saya cerita realiti. Supaya kita boleh membetulkan balik perkara ini agar tidak kita salah erti. Terutama yang cerai tadi. Dia jadi normalisasi. Gara-gara anak, bekas suami boleh jumpa bekas isteri, jadi kawan biasa. Mak ayah tak usah campur dah, pandai-pandai kamu lah kata. Anak, bekas suami hantar anak, bekas isteri ambil anak, dia tak tahu apa jadi belakang. Mereka itu dah bukan mahram. Jadi macam lelaki ajnabi, normal. Tapi kerana anak jadi normal balik buat kawan. Kita pun setengah tu, oh baguslah. Wah macam inilah kita nak. Walaupun dah bercerai boleh jadi kawan. Datang pula satu suara kata, habis tu takkan nak bergaduh pula. Siapa suruh gaduh? Sebab itu, tak batal lagi sembahyang mak mertua tu. Lepas tu kalau anak ada isu anak ni, dia kena transit, mak dia kena ambil berat. Mak mertua, mak dia. Sebab tu berat je ayah ni. Bukan senang. Tapi kalau tuan-tuan ni saya tak bawa database yang terbaru. Difahamkan untuk database penceraian sekarang ni. Menakutkan ni mas sekalian. Sangat menakutkan. Ni saya cerita yang first marriage dulu. Yang baru kahwin cerai. Yang dah lama kahwin tak puas hati pendam dalam hati. Yang dah berkahwin pula buat konten huru-hara. Kadang-kadang ialah patutnya suami ni sifatnya dihormati, diikramkan. Diikramkan, dimuliakan. Kisah ni kalau saya pairingkan, saya selarikan dengan kisah Nabi Adam AS dengan Iblis, ada persamaan. Isteri dengan suami. Contoh. Bila Allah jadikan Nabi Adam AS, maka Allah menuntut para malaikat dan jin, termasuklah Iblis, untuk hormat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Hormat. Iblis tengok Nabi Adam AS ni, tengok dengan pandangan yang meremehkan. Kenapa saya nak hormat dia? Soalan dia. Kenapa saya nak hormat suami saya? Dengan amalan pun tak betul. Dengan dia tak mendidik saya. Allah tak suruh hormat sebab baik. Allah suruh hormat sebab dia suami. Itu ujian. Sama kita orang lelaki kena hormat mak ayah walaupun dah kahwin. Mak ayah bukan kena hormat sebab dia baik. Sebab dia mak ayah kita. Melahirkan kita. Melahirkan saja tak terbayar. Orang perempuan pula kenapa taat pada suami? Kerana jadinya orang perempuan daripada lelaki. Lahirnya kita daripada ibu. Bila daripada tu datang taat. Sebab tu anak soleh, anak soleha itu mendoakan mak ayah dia. Doakan apa? Keampunan. Doakan keampunan, bukan tegur mak ayah. Ni kadang-kadang anak-anak sekarang ni tahun-tahun mengaji banyak dah. Mak ni banyak saya perhatikan mak banyak silap ni. Engkau ni kan? Banyak silap mak ni tu. Sudah. Patutnya nampak kesalahan mak, doakan keampunan tu mak ayah. Khalas. Cukup. Bukan untuk dibincangkan, dia buat perbincangan adik-beradik panggil, mak kita ni dah banyak salah ni. Nampak gaya kita kena selamatkan mereka daripada kesalahan ni. Buat meeting macam itu pula. Tak payah duduk dan diam, angkat tangan, ya Allah, ampunkan mak ayahku, ya Allah. Masukkan mereka dalam syurga-Mu tanpa hisab. Itu tuntutan yang Allah minta. Sama juga bagi isteri. Bukan komen suami. Berapa ramai hari ini dididik untuk komen suami. Inilah serangan cabaran nombor satu. Dan suami ramai tercabar. Lalu kepimpinan pun tidak ada. Tak wujud kepimpinan yang betul-betul gah. Kerana macam mana nak memimpin seluruh negara kalau seorang isteri pun huru-hara.
Betul ada yang berbangga. Ini minta maaf sekalian, saya buat tajuk ni, saya terus sampaikan mengikut realiti. Sehingga kan ada orang buat satu kenyataan, yang seorang ni pun huru-hara. Dia menganggap statement itu biasa. Tetapi kalau dibincangkan dengan ilmiah, menunjukkan teruknya isteri itu. Kenapa kamu sampai tahap menyiksa suamimu? Seorang isteri pun susah nak jaga ke? Asal teruk sangat ke? Kuat sangat ke hembusan iblis itu? Sampai sukar untuk mentaati, menghormati. Ini cabaran. Dia ada persamaan. Walaupun orang cuba membezakan. Mak dengan anak lain. Isteri dengan suami lain. Memang kedudukan luaran lain. Tetapi tanggungjawab taat sama. Taat tu sama. Hukum derhaka tu sama. Dosa yang Allah bayar cash and carry di dunia. Dosa anak derhaka. Dosa isteri derhaka. Cash and carry. Dunia lagi dibagi. Ini kita bimbang. Dan ini ada dalam modus operandi iblis. Ini cabaran akhir zaman. Iblis hancurkan dari dalam, Dajjal hancurkan dari luar. Nampak tidak? Mereka bersepakat dalam buat kerja ni. Iblis hancurkan keluarga, Dajjal hancurkan negara. Nampak tidak kerja mereka? Sinergi. Bagaimana negara boleh hancur? Kerana tiada kepimpinan yang terbina dari sebuah keluarga yang mantap. Sehingga dia buat, senang tuan-tuan boleh lihat, banyak medsos buat konten-konten bila dah cakap dengan isteri. Macam gini nak cakap. Ampun. Bentara sakti dah balik. Bentara sakti lah, bentara itulah. Dan isteri pula bangga ditakuti. Pandang macam itu dah takut. Cuba kalau anak, mak takut dengan anak. Betul ke mas? Anak ni, mak ni, duduk nak rehat. Anak balik. Bising. Mak duduk je ke? Kurang ajar punya anak pergi. Ataupun anak kemah rumah. Takkan tak nak tolong? Gitulah pandangan isteri tengok suami. Ini saya cakap, dua-dua kena sebab isteri ujiannya suami. Lelaki ujiannya nak membentuk isteri dan mentaati ibunya. Walaupun dia sudah berusia. Kan kita kan dah dewasa. Kadang-kadang itu kita anggap macam dah besar. Tapi bila depan mak jadi budak-budak balik, kita jadi anak balik. Hebat tak Allah buat. Seorang anak walaupun dia dah dewasa, ada 4 isterinya, bila dia balik jumpa mak dia akan jadi anak balik. Apa jawatan pun tak kisahlah kat luar tu. Balik rumah anak. Mak boleh piat telinga tu. Macam ni. Sini. Oh, kau nak action dengan isteri kau ni ada ni jemaah mengadu kat mak ni. Apa kamu buat dengan dia? Tak ada mak, tak ada. Patutnya suami kita lagi takut dengan mak. Tak terima. Ni dah marah kat isteri. Kamu report kat mak. Siap kamu. Marah pula. Baguslah tu bagi tu report kat mak. Report perangai. Mak lah kena marah anak. Ni. Kalau mak dah mula takut dengan anak, anak tu boleh jatuh anak deraka. Takut. Habis itu takkan nak marah-marah. Dia bukan soal marah-marah. Soalnya adalah untuk memberikan kebaikan. Nah, ini kupasan kepada perkara ini jemaah sekalian. Kalau kita lihat cabaran ini, ni. Apa jenis cabaran yang dimasukkan dalam keluarga dan kehidupan kita? Iblis masukkan keraguan. Yang pertama cabaran. Akhir zaman, cabaran kehidupan, cabaran keraguan. Keraguan yang paling besar adalah keraguan dengan janji Allah. Kalau aku taat, aku hormat, aku dapat apa? Kat situ datang ni, kenapa dia sukar untuk mentaati. Sebagaimana kisah Iblis dengan Nabi Adam AS, Allah berfirman kepada Nabi Adam AS, makanlah dan minumlah segala apa yang ada di syurga ini dan kekallah duduk dalam syurga. Dan jangan makan buah khuldi. Okey. Di cabaran. Tengok bagaimana iblis tadi diuji dengan Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam AS
diuji dengan Siti Hawa, tetapi khilaf itu berlaku pada Siti Hawa, bukan Nabi Adam AS. Ingat, Nabi Adam AS maksum. Dalam kita menterjemahkan kisah ini, kita kena faham bahawa yang berlaku itu adalah khilaf pada Siti Hawa. Sebab Allah jadikan Siti Hawa. Apa khilafnya? Ditiupkan keraguan. Ragu dengan suruhan Allah. Wala taqrabah hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pokok. Bayangkan jemaah sekalian, dalam sebanyak-banyak nikmat dalam syurga. Syurga jemaah sekalian, bukan dunia, syurga pun boleh mendapat keraguan gara-gara tiupan iblis ini. Sebab apa wanita ni dekat dengan ujian? Kerana kalau kita lihat dengan ujian pada Siti Hawa, apa iblis buat pada Siti Hawa ni? Dia meniupkan hawa nafsu. Hawa nafsu. Tiupan hawa nafsu itulah dihembuskan agar ada nafsu apa? Nafsu cenderung dan suka kepada kebendaan. Kebendaan. Dan keraguan kepada menunaikan janji Allah. Ini hati-hati. Dan kita sebagai suami cabaran untuk meyakinkan ahli rumah tangga kita dengan janji Allah. Cabaran. Dan Allah suruh kata jangan makan. Kemudian Siti Hawa termakan dengan kata-kata iblis ketika itu yang menyamar. Dan akhirnya termakanlah kata-kata iblis. Tengok. Nabi Adam AS tak termakan dengan kata iblis, tapi termakan dengan kata Siti Hawa. Itu kata dari dalam, hati-hati. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak kamu. Anak tu merujuk kepada isteri juga. Hati-hati. Lama kelamaan kerana sayangi dunia, berubah kepada mahu kekal di dunia dan melupakan tempat kembali yang sebenar di akhirat sana. Iblis pandai dalam mengatur perkara ini. Kita bagi laluan azan. Allah. Allah. La hawla wa la quwwata.
La haula wala Allah Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Dan insyaAllah jika diberi peluang lagi, kita sambung lagi perbahasan. Sebab ada beberapa lagi perkara yang nak bincangkan. Saya akan teruskan pada poin-poin penting, yang ini cabaran seterusnya. Bagi cabaran seterusnya. Baik, cabaran yang kedua adalah cabaran harta dan kebendaan. Harta dan kebendaan. Dan ini ada hadis Nabi SAW, yang ini perkara yang lebih berbahaya setelah kewafatan baginda Nabi SAW yang bakal menimpa pada kaum lelaki. Adalah wanita. Sebab seorang lelaki atau suami itu beramal dengan agama, namun bisa gagal mengurus wanita yang bergelar isterinya, maka akan terfitnahlah seluruh amalan yang si suami itu ada. Ini kita kena jelas. Saya bahasa mudahlah, kita ringkaskan. Kita lihat seorang isteri. Wanita ni fokus pada isteri. Kalau wanita yang umum tu. Isteri, katalah, tidak sempurna pemakaian. Tidak bertudung mungkin, pakai skirt mungkin. Suaminya berserban elok, berjubah elok. Tengok isterinya begitu. Maka terfitnahlah suami ni. Suami dia ni tak didik ke? Biasa orang kan. Walaupun kita tak boleh nak menghukum betulnya. Berbeza dengan isteri, berpakaian elok, bertudung labuh, bernikah pula, tapi suami berseluar pendek. Apa orang kata? Sabarnya kamu jemaah. Baguslah kamu boleh tahan dengan laki kamu tu. Untunglah Leman katanya. Bukan nama sebenar lah. Bukan nama sebenar. Tapi cuba kalau lelaki yang berjubah berserban bawa isteri pula. Jadi suami berseluar pendek, ni isteri berskirt pendek. Ya Allah, Abang Haji. Apa demam ke apa tu? Nyaya tuan-tuan. Nampak fitnah. Semudah tu je kita faham. Sebab tu cerita ni berat dekat isteri, kat wanita, kat lelaki. Sebab memang kesan dan memang kepada lelaki. Dan memang ada hadis Nabi SAW, yang daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Nampak? Maksudnya tidak aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih berbahaya kata kaum lelaki daripada wanita. Lebih bahaya. Ustaz, isteri saya elok je, apa bahayanya? Kita tengoklah Siti Hawa. Bukannya marah-marah pun. Elok dia, lembut je pun. Tapi lembut tu yang berbisa tu hati-hati. Bang, malam ni abang hari dah pergi kuliah. Selalu sangat dah tu malam ni kita pergi tom yam lah pula. Ya tak ya juga kan? Ya tak ya terus. Jangan, kadang-kadang hembusan lembut pun masalah. Dan fattakud dunia, kata Nabi SAW jawab Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, fattakud dunia wa takun nisa fa inna awwala fitnat Bani Israel kanat fin nisa. Ini kisah Barsisa tadi yang bawah ni. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Mas sekalian, kesimpulan. Kita sambung lain. Ada lagi ni cabaran bawah ni. Panjang pembahasan ni. Cabaran perasaan. Cabaran ni yang berlaku realiti. Kehidupan, kita susun sesuatu untuk kita renungkan. Okay, berhenti dekat cabaran tu benda ni.
Saya nak beritahu bagaimana kita lihat sesuatu negara ataupun perkara itu menjadi berbahaya. Sebagai contoh, tengok saya bukan nak tunjuk negara, tapi inilah yang berada depan mata. Apabila wanita-wanita yang mula bertempiran berada di luar, datang konsert, boleh. Yang dulu tak ada. Dulu tak ada. Nak nampak wanita keluar tu payah. Sekarang ada. Di sebuah negara Pasir Berdengung, tuan-tuan. Saya tak boleh search sendirilah. Saya tak nak quote mana-mana negara. Yang dulu dia begitu menjaga, tapi kali ini dia terbuka katanya. Dasar terbuka. Memang Islam ini tasamuh ada. Kita bukan rigid. Tapi kerana kita tahu meletakkan yang mana yang mulia. Yang nak kita muliakan, yang mana kita nak jaga. Terutamanya perempuan ini. Alah satu saya namakan khazanah syurga. Yang menjadi tanggungjawab lelaki di dunia. Bukan senang sekali. Dan Iblis cukup tahulah perkara ni. Jadi ini cabaran harta. Wanita pula dia akan senang terkesan dengan dunia. Macam tadi terkesan dengan benda yang larang. Larang ni apa dia? Larangan kat dunia ni tentang harta benda. Larangan. Larangan mengumpul. Larangan berhias-hias berlebih-lebihan. Semua ni akan ada kat isteri. Ni cabaran wanita. Larang ni bukan bermaksud langsung tak boleh. Tapi ada tegahan yang mesti kita berhati-hati. Yang kita kena perhatikan dengan begitu teliti. Contoh sikit. Macam contoh di sini. Tentang keadaan harta dan pahala. Harta dan pahala sebagai contoh. Kebanyakan isteri dia akan terkesan kerana macam tak ada harta. Dia akan rasa inferior, rasa kecil. Walaupun sedangkan isteri dia ada pahala banyak mengatasi harta. Harta bagi isteri pahala. Bukan harta duit itu. Tak salah isteri nak pegang duit, tapi apabila amalan, contoh bawa air, haji tuang air, minum. Isteri bawa air, kata Nabi. Bagi air, buat suami senyum, pahala besar. Bagi air. Buat muka senyum. Tapi yang amalannya itu tidak dipandang. Itu hati-hati. Ini kita bincangkan panjang nanti. InsyaAllah pada pertemuan yang lain. Ini kita dah buka tajuk ni. Cabaran-cabaran ni panjanglah. Mudah-mudahan kita mampu menyusun balik perkara-perkara yang nak kita berikan tekanan dan tumpuan, dan untuk kita berikan perhatian, dan kita nak buat apa ni? Berdoa ke Allah. Itu maksudnya. Bila tahu apa cabaran ni, ya Allah, jangan sampai aku terfitnah dengan keluarga, ya Allah, jangan aku terfitnah dengan anak, isteri. Kena minta. Itu cabaran. Iblis dia suka senang nak buat kita terlepas dengan perkara ni. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk malam ni. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan. Terkasar kata untuk kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siang kata insyaAllah. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. La insana fi khusr ila allazina amanu wa amsal tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.